Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Aja Share Channel. Pada anda yang baru sahaja mengikuti channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Kalau sukakan video-video dalam channel ini, jangan lupa tekan like. Dan kalau anda rasa ianya bermanfaat, jangan lupa untuk sharekan kepada semua orang agar dapat dimanfaatkan untuk semua. Dan jika anda tidak mahu ketinggalan daripada segala video-video yang ada dalam channel ini, jangan lupa untuk tekan butang loceng agar anda semua tidak ketinggalan segala video-video tutorial-tutorial PDPR yang berada dalam channel ini. Okey, baik. Untuk pertemuan PDPR pada kali ini, saya akan kongsikan PDPR Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor bagi subjek Munakahat Darjah 4. Tajuk yang terakhir bahagian 1 iaitu Mahar dan Walimatul Urus. Nak tahu? Jom. Okey, Mahar dan Walimatul Urus. Okey, kita belajar hari ini bagi tajuk Mahar dan Walimatul Urus. Okey, pengertian mahar ini mas kahwin. Okey, pengertian mahar ini mas kahwin ataupun disebut juga sebagai as-sodaq adalah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya dengan sebab akad nikah. Ia dinamakan as-sodaq untuk menunjukkan bahawa lelaki tersebut benar-benar ingin berkahwin. Ini adalah satu hadiah ataupun harta yang wajib yang suami ini apabila seseorang itu berkahwin, apabila seseorang itu melangsungkan pernikahan, suami itu wajib memberikan harta, memberikan orang kata hadiah kepada isterinya berupa mas kahwin. Biasa dengar kan kalau kita tengok dalam pernikahan-pernikahan, aku terima nikahnya si Polan binti si Polan dengan mas kahwinnya RM300. Kalau negeri Johor, zaman saya kahwin dulu RM30, RM25. Tak tahu sekarang tak pastilah Jabatan Agama Islam Okey, RM25 tunai ataupun nak senang genap, aku terima nikahnya si Polan binti si Polan dengan mas kahwinnya RM30 tunai. Contohnya ini antara contoh lapasnya. Itu dinamakan yang RM30 itu dinamakan sebagai mahar ataupun mas kahwin. Okey, kita pergi pada dalil mahar. Okey, dalil mahar atau mas kahwin ni. Okey, dalil mas kahwin adalah berdasarkan firman Allah Taala, sunnah Rasulullah SAW dan ijma'. Iaitu dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Surah Al-Azim, surah An-Nisa ayat 4. Okey, artinya dan berikanlah kepada perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Mas kahwin ini wajib diberikan kepada wanita, kepada isteri yang ingin dikahwini. Tak kisahlah mas kahwin tidak semestinya dalam bentuk duit. Ada juga kalau di Indonesia dalam bentuk sepersalinan, kain batik ke, sepersalinan telekung ke, ataupun mas kahwin berbentuk kitab Al-Quran dan sebagainya. Itu juga dikira sebagai mas kahwin ataupun hadiah yang diberikan, harta yang diberikan oleh suami kepada isterinya. Bergantung kepada kehendak suami. Kalau anda kata nak bagi mas kahwin itu dalam bentuk sebuah kereta contohnya, aku terima nikahnya si Polan binti si Polan dengan mas kahwinnya sebuah kereta Mercedes-Benz contohnya, boleh. Bergantung kepada kemampuan, bergantung kepada apa yang nak diberikan kepada isteri tersebut. Okey, kita pergi pada hadis Rasulullah SAW. Hadis Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diceritakan oleh Sahal bin As-Sa'idi radhiyallahu anhu, iaitu zawajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan amra'atan bi khatimin min hadis. Yakni riwayat Al-Hakim. Maksudnya Nabi Muhammad SAW telah mengahwinkan seorang lelaki dengan seorang perempuan dengan sebentuk cincin besi. Contohnya, okey, cincin besi. Contohnya, ini apa yang Nabi buat Okey, seterusnya ijma' ulama. Berdasarkan dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW tadi, maka ulama fiqh telah bersepakat bahawa memberi mas kahwin itu adalah wajib.
Benda ini adalah wajib yang perlu diberikan oleh seorang lelaki kepada seorang perempuan yang ingin dikahwininya, yang sedang dikahwininya. Tidak kisahlah apa jua barang pemberian. Nak bagi cincin besi boleh, kalau tak ada harta boleh bagi sepersalinan telekung, boleh bagi sebuah naskah Al-Quran, boleh bagi sepersalinan sutera dan sebagainya. Kepada hukum menyebut mas kahwin. Mas kahwin yang masa kita akad nikah tu. Okey, yang pertama, sunat menyebut mas kahwin dalam akad nikah. Hukum sunat. Kalau tak sebut pun tak ada masalah. Tetapi kalau kita lihat di Malaysia, dia ada teks. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Kalau nak sebut lagi baik. Tak sebut pun tak ada masalah. Okey, contohnya sekarang ni aku terima nikahnya si Fulan binti si Fulan. Tak apa nama contohnya. Aku terima nikahnya Siti Nurhaliza binti Tarudin contohnya. Contohnya kita melihat. Okey, contohnya aku terima nikahnya Fulan dengan mas kahwin sebanyak RM25 tunai ataupun RM100 tunai. Itu namanya mas kahwin. Hukumnya sunat. Okey. Kemudian yang kedua, sunat akad nikah tetap sah walaupun tidak disebut mas kahwin bersama-samanya. Tidak menjadi masalah. Kalau tak sebut mas kahwin pun tidak menjadi masalah. Hukumnya adalah sunat. Buat dapat pahala, tak buat pun tidak menjadi masalah. Okey, sunat menyebut kadar mas kahwin. Okey, tengok sini. Sunat menyebut kadar mas kahwin semasa akad nikah. Hal ini adalah kerana Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan daripada menyebutnya dalam mana-mana perkahwinan. Dalam mana-mana perkahwinan Nabi SAW, Nabi tak pernah lekang menyebutnya mas kahwin. Okey, si Fulan ini mas kahwinnya. Si Fulan binti si Fulan ini mas kahwinnya. Si Fulan dengan si Fulan ini mas kahwinnya. Itu maknanya sekarang ini apa yang Nabi buat kita harus ikut. Okey, menyebutnya dapat mengelakkan pertelingkahan antara suami dan isteri. Itu penting. Sebab apa? Apabila berlakunya ketidakfahaman ataupun tak nampak benda yang tidak jelas, maka ia boleh menyebabkan pertelingkahan antara pihak suami dan pihak isteri. Itu penting. Jadi kita kena tahu apa yang kita kena buat dan apa yang kita tidak perlu buat. Kemudian kita pergi pada kadar mas kahwin. Memadai hanya menyebut sesuatu yang ada nilai dan manfaat sebagai mas kahwin. Tetapi sunat kadar mas kahwin ini tidak kurang daripada 10 dirham dan tidak pula melebihi daripada 500 dirham atau darham. Tidak ada masalah. Sunat. Maknanya sekarang ini tidaklah perlu bermegah-megah. Kalau anda kata awak seorang yang kaya, billionaire, akulah jutawan di Malaysia, aku nak adakan kau mas kahwin kau adalah sebuah rumah banglo 5 tingkat. Nak bagi tak ada masalah, tapi berpada-padalah, bermadailah, hanya bersederhanaan, kerana itu hanyalah benda yang sunat sahaja. Okey, nilainya ada sunat. Maknanya kat sini benda itu adalah nilai yang memadai sahaja, tidaklah terlalu berlebihan dalam suatu perkara. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada akad secara tafwid. Maksudnya akad secara tafwid ini berlaku daripada bakal isteri yang balik lagi cerdik, rasyidah, seperti katanya kepada walinya, ayah, kahwinkanlah aku tanpa mas kahwin. Ini berlaku pula maksud ni. Kita tengok pula kepada maksud apa takwid ini. Takwid ini maksudnya meminta wali untuk menikahkan tanpa mas kahwin. Ini adalah hak wanita, hak perempuan yang ingin dikahwininya. Okey, contoh sekarang ini dia kata, ayah, kahwinkan aku tanpa mas kahwin. Bila dia kata berlaku macam itu, dia kata lalu dikahwinkan oleh walinya dengan menafikan mas kahwin atau didiam, tidak disebut jumlah maharnya. Namun selepas persetubuhan berlaku, suami wajib membayar mahar misil. Apa itu mahar misil? Nanti kita akan belajar. Okey, kita pergi pula kepada hukum pemberian mas kahwin. Okey, hukum pemberian mas kahwin ini daripada bakal suami kepada bakal isterinya adalah wajib setelah berlakunya akad perkahwinan. Okey,
Mas kahwin ini bukan sebahagian daripada rukun nikah, maka suatu pernikahan itu tetap sah tanpa menyebutnya dalam akad. Maknanya sekarang ini kalau anda kata disebut aku terima nikahnya Nur Fatin Nabila binti Ali contohnya, tak sebut mas kahwinnya, tetap sah, tidak ada masalah kerana hukumnya adalah sunat sahaja. Okey, menyebut kadar mas kahwin dalam akad adalah sunat kerana mengikut amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi pula kepada nombor 4. Okey, mas kahwin tiada kadar yang tertentu sama ada sedikit atau banyak. Sekiranya sudah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak, maka suami wajib membayar mengikut persetujuan tersebut. Kalau dah setuju, contohnya sekarang ini dah janji aku akan bagi engkau mas kahwin sebanyak RM100. Kena bagi RM100. Tak boleh tawar menawar. Sebab apa? Ianya sudah pun dipersetujui semasa akad nikah. Okey. Mas kahwin adalah hak isteri dan ia boleh dibayar secara tunai ataupun hutang. Tidak ada masalah. Mahar ini adalah hak isteri. Dia yang menentukan maharnya dan boleh dibayar secara tunai. Nak bayar tunai boleh, nak bayar hutang pun tidak ada masalah. Yang terakhir, yang keenam, Rasulullah SAW menggalakkan umatnya agar memudahkan urusan mas kahwin. Ini berdasarkan riwayat yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'zaman nikah barakatan aisaruhu mu'nah." Maksud riwayat Al-Baihaqi, maksudnya sesungguhnya keberkatan yang paling utama dalam nikah ialah pembelanjaan yang paling sederhana. Ini yang Nabi unjurkan, ini yang Nabi ajar. Bila kita sekarang ni kita melihat pernikahan pada hari ini banyak yang membazir. Contohnya memberikan hantaran yang berpuluh ribu dan mengadakan majlis perkahwinan yang terlalu besar-besaran sehingga membazir. Ada makanan tak habis terbuang, ada pula benda-benda yang lebih utama. Sepatutnya ibu bapa ini memikirkan apa yang akan dilalui anak-anak yang berkahwin ini selepas ini. Bukan hanya pada mas kahwin itu saja, bukan hanya pada perkahwinan itu saja. Ini tidak grand, ini mesti grand. Oh, ni raja sehari. Oh, ni mas kahwin mesti apa ni? Wedding of the year. Itu silap. Sepatutnya kita kena bersederhanaan kerana apa yang penting adalah kehidupan selepas berkahwin itu yang penting, yang perlu dijalani oleh mereka ataupun anak-anak ini. Okey, jadi itulah sahaja perkongsian untuk kali ini. Jika anda sukakan apa yang ada dalam saya sampaikan pada kali ini, jangan lupa untuk like kan, share dan subscribe. Dan kalau ianya bermanfaat, boleh tekan butang share dalam WhatsApp ke atau dalam Facebook ke dalam Telegram agar ia dapat dimanfaatkan itu semua. Jadi jumpa lagi dalam pertemuan akan datang. Assalamualaikum.